Okey, kita lihat bentuk piawai buku aktiviti B muka surat 2. Ya, sila bersedia dengan buku aktiviti masing-masing. Okey, ada kan mesti ada alat tulis ya. Okey, jadi kita mula-mula sekali kita lihat bentuk piawai. Apakah itu bentuk piawai? Bentuk piawai ialah cara mudah menulis nombor tunggal dalam bentuk A darab 10 kuasa N. Okey, ini yang kita sudah belajar di dalam bab pertama berkenaan dengan nombor indeks ya. Jadi indeks tu adalah kuasa ya. Jadi sebenarnya bentuk piawai menggunakan nombor indeks ya. Okey, apabila nombor tu ya, ini bermaksud nombor tunggal tu ya, nombor tunggal tu lebih besar daripada 1, kita akan dapat indeks positif ya. Kalau nombor tu kurang daripada 1, indeksnya negatif ya. Mudah sahaja nanti bila kamu tengok contoh-contoh soalan dalam buku aktiviti kita. Okey, jadi kita cuba perhatikan nombor 1, soalan yang pertama. Okey, muka surat 2 ya. Okey, yang pertama dia bagi tuliskan nombor tunggal berikut dalam bentuk piawai. Okey, dia bagi yang A ya, kita tengok A. 5838. Okey, 5838. Jadi, sekarang ini nombornya adalah 5000 ya, maksudnya besar daripada 1. Okey, jadi di mana titik perpuluhan? Okey, titik perpuluhan berada di sini kan? Ya. Jadi, kita mesti dapatkan nombor bentuk piawai itu kurang daripada 10. Kurang daripada, dia mesti kurang A dia ya, nilai A. Kurang daripada 10. Itu mudah kita nak faham lah ya. Dia ada dia punya syarat, dia tulis syarat tu. Tapi tak apa, kita mudah nak faham. A-nya tu kurang daripada 10 ya. Apa itu A? Itu adalah nombornya ya. Okey, cuba tengok Jadi 1, 2. Kalau berpindah 2 tempat, ini titik dia kan. Berpindah 2, ini dapat 58. Kita tak nak, dia mesti kurang daripada 10. Jadi kita pindah lagi sekali, dia dapat 5.8. Okey, macam ni ya. Jadi titik perpuluhan itu sudah berubah menjadi 5.838 darab 10. Okey, sekarang ini berapa kalikah kita ubah titik? Okey, 1, 2, 3. 3 kali. Jadi 10 kuasa 3. Indeksnya adalah 3. Okey. Jadi nombor 5838 tadi sudah ditukar kepada bentuk piawai, iaitu 5.838 darab 10 kuasa 3. Okey. Jadi perhatikan indeks di sini dia ialah positif. Kenapa indeksnya positif? Kerana nilai asalnya ialah lebih besar daripada 1, iaitu 5000 tadi ya. Okey. Jadi kita cuba tengok lagi soalan B. Okey, soalan B dia sudah bagi tanda titik perpuluhan itu ya. Jadi kalau sudah ada titik perpuluhan, jangan pula kamu nak pergi letak di belakang 9 ni, tak boleh ya. Okey, perhatikan apakah nombornya. Nombornya 4000 kan. Jadi lagi sekali kita akan dapat indeks positif disebabkan nomornya besar daripada 1. Okey, kita ubah kedudukan titik ini supaya nombor A itu yang berada di depan ni, ini nombor macam ni, ini A ya, mesti kurang daripada 10. Okey, jadi kita pindahkan. 1, 2, 3. Jadi kita akan dapat jawapan ya. Nombor piawainya, nombor barunya ialah 4.3689. Ya. Nak didarabkan. Darab 10. Okey, berapa kali kita tukar tadi? 3 kali. Bermaksud 10 kuasa 3. Ya. Perhatikan betul-betul nombor di depan ini
dia mesti kurang daripada 10. Okey. Kalau kosong tak boleh ya. Dia mesti 1 hingga 10 je ya. Okey, tak apa. Nanti kita tengok contoh lain. Nanti kamu akan dapat faham. Okey. Jadi kita lihat soalan C. 0.69. Okey. Jadi nombor ini sekarang dia berada 0 perpuluhan. Kita tak nak kosong ya. Nombor kita di A ni dia mesti berada di antara 1 hingga 10 ya. Dia mesti ada nilai. Dia tak boleh jadi kosong. Jadi apa yang kita akan buat? Kita akan tukar titik perpuluhan ini ke mana? Ke sebelah kanan ke atau ke sebelah kiri? Yang penting nilai itu akan bertukar menjadi di antara 1 hingga 10. Dia mesti jadi nilai di antara ni. Kalau kamu tukar dia ke sebelah kiri, dia akan dapat ini. Salah lah. Sebab kita nak nilai dia mesti lebih besar daripada 1. Jadi kamu pindah ke sebelah kanan, dia menjadi berapa? 6.9. Ya. Jangan pindah lagi. Kalau pindah lagi, kamu akan dapat 69. Kita tak nak yang itu ya. Okey. Jadi kita tukar jawapan. Ya. Apa jawapan kita sekarang ini? 6.9 darab 10 kuasa. Okey, cuba tengok. Adakah nombor asalnya ini kurang daripada 1? Kurang kan? Jadi kalau kurang daripada 1, indeksnya mesti negatif. So, ni negatif berapa? Berapa kali kita tukar? 1 kali je. Jadi, negatif 1. Okey, jadi jawapannya 6.9 darab 10 negatif 1. Ya. Nanti kita akan buat rumusan. Ya, supaya kamu dapat cam dia punya bentuk. Ya. Okey, soalan D 0.00834. Okey. Jadi soalan D lagi sekali dia bagi pada kita nombor kecil, nombor yang rendah daripada 1, kita tak nak. Jadi apa yang kita buat? Kita akan tukar titik perpuluhan. Kita akan gerakkan titik perpuluhan ke sebelah kanan. Okey. 1 2. Okey, adakah dia sudah menjadi nombor besar pada 1? Tidak kan? Okey, pindah lagi sekali. Dia akan dapat berapa? 8 perpuluhan. Okey, itu maksudnya dah cantik dah. Ya, di antara nombor 1 hingga 10. Jadi jawapannya, kita akan tulis 8.34 darab 10 kuasa negatif 3. Kenapa negatif? Sebab dia datang daripada nombor kurang daripada 1. Okey. Jadi itu adalah contoh soalan di dalam buku aktiviti. Apakah rumusan yang kita boleh dapat di sini? Okey, apakah rumusannya? Ya, bendanya simple sahaja rumusannya. Apakah rumusannya? Okey, apa rumusan? Yang pertama, ya. Rumusan kita dapat daripada 4 soalan ni. Kalau kita tengok nombor tunggalnya besar, indeks positif. Kalau nombor tunggalnya perpuluhan, perpuluhan sifar lah. Dia mesti mula dengan sifar lah. Tak naklah 1.2. Itu perpuluhan juga kan. Dia mesti ada mula sifar. Sifar perpuluhan bla 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 benda kan. Mesti sifar ya. Jadi dia punya indeks mesti negatif. Itu je ya, kesimpulan yang kita boleh dapat buat ya. Okey, kita pergi pada soalan yang kedua. Okey, soalan kedua muka surat 3 ya. Tukarkan dalam bentuk piawai kepada nombor tunggal. Maksudnya yang sebaliknya ya. Okey, jadi kita lihat soalan A, 5.38 darab 10 kuasa kosong. Okey, dalam indeks bab 1, kamu dah belajar apabila satu nombor itu dikuasakan pada kosong. Seperti ini, kuasa kosong, jawapannya, okey, dia mesti menjadi 1.
Bermaksud 5.38 darab 1. Jadi jawapan akhirnya mesti 5.38. Okey, jadi kamu lengkapkan kotak dalam buku soalan tu ya. Okey, soalan B. Dia bagi pada kita 4.38 darab 10 kuasa 4. Okey, cuba perhatikan indeks yang dia bagi adalah positif. Ini indeks. Indeksnya positif. Jadi kalau positif, mesti nombornya adalah nombor yang besar. Okey, itu kita tengok yang itu. Jadi kalau nombor besar, kita boleh tahu yang mana, sebelah mana kita patut gerakkan perpuluhan itu. Ya, contoh 4.38. Okey, satu lagi yang kita buat 2 kali. Macam mana? Kita tahu kalau indeks dia positif, nombornya mesti besar. Okey, boleh tak kita gerakkan dia ke sebelah kiri sebanyak 4 kali? Nampak dia indeks dia 4 kan? 1, 2, 3, 4, sini titik. Jadi dapat jawapan begini. Boleh tak? Tak boleh. Ini perpuluhan. Kosong perpuluhan. Maksudnya dia jadi lebih kecil. Salah lah kita tak nak. Okey. Jadi kalau dia indeks dia positif, nombor lebih besar, jadi kita gerakkan titik perpuluhan ini ke sebelah kanan. Sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Jadi jawapannya ialah 43,800. Itulah jawapannya ya. Okey. Jadi boleh tak kita isi petak tu? Bolehlah. Kalau 10 kuasa 4 bersamaan dengan 10,000. Macam mana nak tahu? Ada 4 ni maksudnya 4 sifar lah. Kuasa 4 sifar lah. Mudah je ya. Jadi lengkapkan kotak tu ya. Okey, soalan C. Soalan C. Dia bagi pada kita 3.8 darab 10 kuasa negatif 2. Okey. Boleh tak kita terus tulis jawapan? Boleh je. Ya, tak ada masalah. Yang penting faham konsep ya. Negatif 2. Kalau indeks dia negatif, bermaksud nombor dia mesti kecil. Ya. Jadi kamu akan pindahkan titik ini ke sebelah kiri sebanyak 2 kali. 1, 2. Apa kita akan dapat? Kita akan dapat jawapannya. Ini kosong titik dia ya. 0.038. Kita ubah titik. Jadi titik ni dah tak ada lah. Ya, kita ubah dia ya. Jadi inilah jawapannya. Ya. Okey, mudah je ya. Yang penting faham nak ke kiri ke nak ke kanan. Okey, D. Dia bagi 3.86. Okey, 3.86 darab 10 kuasa negatif 3. Jadi lagi sekali, kuasa negatif 3. Jadi dia mesti nombor yang kecil. Okey, nombor yang kecil. Jadi kita alihkan titik perpuluhan ke sebelah kiri sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Jangan ke sebelah kanan. Kalau ke sebelah kanan, dia menjadi semakin besar. Kita tak nak yang itu ya. Sebab dia negatif kan. Jadi letaklah ini kosong di dalamnya. Ini titik tadi. Yang ini dah tak ada lah. Dah pindahkan. Jadi jawapannya ialah 0.00386. Okey. Begitu juga soalan E. Di mana kamu ubah saja titik tu ke sebelah kiri sebanyak 2 kali. Okey. Jadi itu adalah contoh latihan. Okey. Kita lihat soalan nombor 3. Okey, soalan nombor 3. Muka surat 3 ya, soalan nombor 3. Di mana kita akan menukar kepada unit-unit yang diberikan. Okey, yang ini kamu kena rujuk buku teks. Okey, muka surat. Buku teks. Muka surat 39. Okey, ada jadual. Kamu lihat bahagian cetusan minda. Okey, cetusan minda ya, di mana dia ada bagi tahu awalannya eksa, peta, tera sehinggalah atom. Okey, itu adalah nombor-nombor ataupun simbol-simbol yang biasa digunakan ya. Sebenarnya dia ada banyak dalam pelbagai bidang sebenarnya nombor piawai ni ya, terutama sekali yang melibatkan ukuran luas, kapasiti ya,
komputer, ya, banyak jenis lagi, ya. Okey. Jadi kita boleh cubalah lihat soalan nombor 3 dalam buku aktiviti kamu. Okey, soalan A. Dia bagi 463 gigabyte. Okey. Dia nak tukar ke dalam byte. Okey, rujuk dalam buku teks, ya. Jadi petak yang pertama, kamu akan tulis nombor 463 itu di dalam bentuk gigabyte. Okey, bila kamu tengok pada jadual gigabyte. Okey, gigabyte bermaksud kita akan gunakan simbol G tu. Okey, berapakah bentuk piawainya? Okey, ya. Cuba tengok betul-betul. Mula-mula 463 tu kita tukar dalam bentuk piawai. Ini titik dia. Okey, 1, 2. Jadi dapat 4.63 darab 10 kuasa 2. 10 kuasa 2 sebab dia positif. Dia besar, kan? 400, kan? Besar. Okey. Kita akan tukarkan dia, darabkan dia dengan berapakah 10 kuasa berapa. Okey, ya, tengok dalam giga. Okey, dalam giga, dalam jadual tu, ya, dalam jadual giga di sini 10 kuasa 9. Okey, ini tengok jadual. Okey, jadual dia bagi giga. Giga dia bagi ialah 1 ada 9 sifar. Nampak tak? Dalam jadual. Jadi sebenarnya ini adalah 10 kuasa 9. Ini yang kita guna. Okey. Jadi apakah jawapan akhir kita? Okey. 4.63 darab 10. Dalam petak itu, kamu akan guna hukum indeks, iaitu 2 tambah 9. Okey. Jadi, last kali, 4.63 darab 10 kuasa 11. Ini petak yang terakhir untuk kamu lengkapkan. Ya, baik. Jadi, kita dah tukar 463 GB kepada nilai byte. Ya. Ya. Begitu juga soalan B, C, D dan E. Okey. Saya pilih soalan yang melibatkan negatif. Ya, soalan yang melibatkan negatif. Contohnya kita lihat soalan C. Mikrometer. Dia nak tukar kepada ukuran meter. Okey. Jadi sekarang ini untuk langkah yang pertama, kita akan tukar 69 kepada bentuk piawai. Titik di sini, ya. Dia 69. Tukar satu tempat. Jadi dapat 6.9 darab 10 kuasa 1. Okey. Sebab dia tadi 69, kan. Okey. Jadi nak darabkan dengan berapa? Okey. Jadi sekarang ni kamu kena rujuk dalam buku teks. Okey. Cuba tengok unit bagi mikrometer. Okey, mikrometer. Mikrometer dia menggunakan simbol apa? Okey, mikrometer dia menggunakan simbol seperti macam U tu, kan? Okey, apakah unit dia punya nilai? 0.000001. Ni nilai dia. Ya, dalam jadual, ya, mikro tadi, ya. Okey. Jadi kita nak tukarkan dia kepada bentuk piawai. Okey, yang ni ada berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kat sini kamu akan darabkan dengan 10 kuasa negatif 6. Jangan kata dia positif, ya. Sebab dia ni negatif lah. Ya, nombor kecil, kan. Okey, last kali kita akan buat tambah lah. Nampak tak? Darab dia jadi tambah. Negatif 6. Dapat 6.9 darab 10. 1 tolak 5 dapat negatif 5. Unit meter. Okey. Jadi, itu sahaja untuk jalan kerja jawapan kita. Okey. Kalau kamu ada apa-apa masalah untuk bertanya, tak faham, kan? Tolonglah respon di dalam grup matematik kita, ya.
Tolong respon, tolonglah bertanya. Sebab kalau kamu tidak bertanya, bagaimanalah saya nak tahu apakah masalah kamu? Ya, saya bukannya ahli nujum ataupun ada sixth sense ke apa benda yang boleh saya tengok sekali imbas saya tahu kamu ada masalah. Jadi tolonglah respon, ya. Tolonglah tanya mana-mana soalan yang kamu rasa tidak pasti akan jawapan ataupun langkah kerjanya, ya. Okey, selamat belajar, selamat berusaha. Ya, insya-Allah boleh berjaya seandainya kamu betul-betul bersungguh-sungguh untuk belajar.